diwajibkan berpuasa, bagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah. Jadi matlamat puasa ialah takwa, bukannya pembebasan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan bertakwa sajalah kita akan mendapat hidup yang berkah dan diridai Allah di dunia dan di akhirat. Dan kerana takwa jugalah kita selaku hamba dan khalifah di muka bumi Allah dianugerahkan kenikmatan hidup di syurga dan di alam akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Andai kata pada hari ini atau di penghujung Ramadan Al-Mubarak, kita melakukan suatu macam self-auditing, atau dalam bahasa Arabnya muhasabah an-nafs, menilai keberhasilan kita sepanjang satu bulan. Apakah kita sudah mencapai ketakwaan yang lebih baik, atau masih di tahap lama, atau rendah daripada yang lama. Secara objektif, dan sesiapa yang mendapati bahawa darjah ketakwaan kita sudah meningkat, sudah melonjak, dan sudah mencapai suatu kualiti yang lebih tinggi, maka beruntunglah orang-orang seperti itu. Andai katanya kita dan masyarakat Islam tidak merasa peningkatan, malah maka rugilah kita dan umat kita. Tetapi kalau usia masih ada dan dipanjangkan umur, kita masih boleh mencapai peningkatan kualiti ketakwaan, kerohanian dan moral kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita peluang. Allah masih memberi kita peluang untuk memperbaiki diri kita, untuk mengislahkan diri kita, untuk mereformasi diri kita, untuk mentransformasi diri kita dan masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Izinkan saya menerangkan sedikit, mengulangi barangkali apa yang telah kita ketahui. Tapi sempena hari raya, dan kerana kita ingin menekankan makna hari raya itu, kemenangan mencapai ketakwaan. Kenapakah takwa itu sangat penting? Dan bagaimanakah takwa kepada Allah membawa keuntungan dan kebaikan yang begitu hebat dan maha besar? Allah Subhanahu wa taala menerangkan barangkali ratusan kali dalam Al-Quran. Dan kita telah baca Al-Quran bulan Ramadan. Barangkali kita sudah tidak ingat berapa banyak kita berjumpa dengan istilah takwa, ittaqullah, man ittaqa, al-muttaqin, dan sebagainya. Hampir setiap halaman Al-Quran mempunyai mesej ketakwaan. Dengan takwa, Allah mengatakan kepada kita bahawa kita akan mencapai al-falah. Takwa membawa kita kepada al-falah. Al-falah berarti kesejahteraan yang hakiki, kemenangan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Itulah matlamat terakhir kita. Dan takwa ialah satu-satunya cara untuk mencapai al-falah. Saya sebut satu persatu beberapa dalil ataupun evidence daripada Al-Quran sendiri, daripada kalamullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189,
Allah menerangkan betapa pentingnya takwa itu dalam konteks menegakkan etika sosial. Lalu di akhir ayat Allah menyebut wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu akan mencapai kesejahteraan yang hakiki. Dalam surah Ali Imran ayat 30, apabila Allah menerangkan betapa besarnya dosa melibatkan diri dalam riba, di akhir ayat Allah mengatakan wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah, artinya berhentilah perkara-perkara yang haram itu. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan mendapat kesejahteraan yang hakiki. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 200, ini dalam konteks menghadapi peperangan. Dalam menghadapi peperangan Allah menekankan ketakwaan, bukan semata-mata meningkatkan senjata luaran, tapi senjata dalaman ketakwaan, yang senjata yang paling ampuh untuk menumbangkan musuh dalaman dan musuh luaran. Allah berfirman di akhir ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan jadilah kamu orang sabar, dan berpegang teguhlah dengan kitab Allah, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mencapai kesejahteraan yang hakiki. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 100, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Ini dalam konteks bagaimana kita berfikir, bagaimana kita menggunakan akal, bagaimana kita menggunakan rasional yang Allah berikan kepada kita itu. Lalu Allah mengatakan, bertakwalah kamu dalam berfikir, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu akan mencapai kesejahteraan. Dan dalam surah At-Talaq Allah menerangkan kepada kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan diberi jalan keluar dari sebarang kemelut, dari sebarang masalah yang kita hadapi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian dalam ayat yang keempat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu amri yusra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu amrahu yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya lebih mudah, dipermudahkan urusan dengan adanya takwa. Dan akhir sekali, wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan kejahatannya dan Allah akan menambahkan pahala baginya. Ringkasnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa manusia tanpa iman dan takwa kepada Allah, atau iman yang nipis atau takwa yang kerdil, manusia akan dipengaruhi oleh hawa nafsu dan godaan syaitan, lalu merasa dirinya hebat dan tidak perlu mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan adanya rasa takwa, yakni rasa takut yang mendalam, yang berakar dalam hati terhadap sebarang kemarahan atau ketidakredaan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Sesudah kita mati, kita hamba-hambanya akan sentiasa waspada dan berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam bermasyarakat, dalam berekonomi, dalam berpolitik, atau dalam berbudaya.